Ketika Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, rumah dia dimasuki oleh penyamun. Tuan-tuan, Rabi'atul Adawiyah hidup sezaman dengan Imam Syafi'i rahimahumullah ta'ala anhu. Zaman mereka ialah zaman yang cukup hebat. Hati-hati orang di zaman tu, hampir semuanya terpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu, dakwah, ikram, semua berbangun dengan keadaan yang begitu hebat. Pencuri tadi, dia masuklah rumah wali Allah, dia masuklah rumah Rabi'atul Adawiyah. Kita kalau nak mencuri, sepatutnya kita kena buat macam tiger hunt. Kita kena check dulu rumah ni. Ini rumah ni curi insya-Allah banyak ni dapat. Ajar teknik mencuri sikit malam ni. Ini main redah yang rompak rumah orang. Jadi hasil dia pun hasil redah. Tuan-tuan, dia masuk rumah Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu taala anha. Cari barang apa benda boleh curi. Rumah wali Allah mana ada apa? Tengok-tengok tak ada benda yang boleh ambil. Akhirnya dia kata pada diri dia sendiri, kalau barang tak dapat, orang pun nak. Dia pun tunggu Rabi'atul Adawiyah balik. Ketika sampainya Rabi'atul Adawiyah dalam rumah, dia telah lompat keluar, tutup pintu, dia kunci pada dalam. Kita kalau berlaku satu perkara yang tiba-tiba, yang terkejut, kita pun tak ada berfikir kadang-kadang. Tapi betapa orang-orang yang hati terpaut dengan Allah dalam suasana genting, mereka tetap tenang. Rabi'atul Adawiyah sikit pun tak melatah. Rabi'atul Adawiyah sikit pun tak berkerut. Ketika lelaki ni kunci pintu dan ugut nak berzina dengan Rabi'atul Adawiyah, Rabi'atul Adawiyah cuma kata kat dia, boleh dengan syarat. Apa syarat? Aku nak kamu ambil wuduk, kemudian salat taubat 2 rakaat. Orang nak berzina suruh solat taubat 2 rakaat. Tuan-tuan, lelaki ni pun kata senang sangat syarat ni. Dia pun pergi ke tanda, ambil wuduk. Ketika tu Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah siapkan tempat di mihrab yang biasa dia salat. Sebab tu tuan-tuan, rumah kita semua kena ada tempat khusus, supaya tempat itulah dikenal oleh para malaikat. Tempat itulah tempat zikir kita, tempat itulah tempat salat malam kita, tempat itulah tempat ta'alim kita, tempat itulah tempat muzakarah kita, tempat itulah tempat mesyuarat kita dengan ahli keluarga. Tempat khusus supaya malaikat-malaikat kenal tempat tu. Tuan-tuan, Rabi'atul Adawiyah siapkan mihrab dia. Lelaki tadi pun selesai wuduk dia. Maka Rabi'atul Adawiyah kata, ni salat kat sini. Maka lelaki tadi telah berdiri di atas mihrabnya Rabi'atul Adawiyah. Maka dia pun angkat takbir Allahu Akbar 2 rakaat salat taubat. Ketika dia angkat takbir, Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah kat belakang pun angkat tangan. Ya Allah, sesungguhnya dia telah menyerahkan jasad dia kepada Engkau. Aku memohon dan menyerahkan hati dia pula kepada Engkau, wahai Allah. Lelaki ini telah salat taubat 2 rakaat. Selesai salat, dia telah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak tahu kenapa air mata dia mula bercucuran, menangis dia teruk. Bila selesai dia menangis, dia pusing pada Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah tanya dia, wahai fulan, nak berzina ke? Maka dia kata, wallahi aku takutkan Allah, aku takutkan Allah. Dan lelaki tadi berlari keluar daripada rumah Rabi'atul Adawiyah, masuk sebagai pencuri, keluar jadi wali. Ini adalah kerana hatinya hubungan Rabi'atul Adawiyah begitu benar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga siapa-siapa pun duduk dengan dia pun merasakan betapa akrab hubungan dengan Allah. Hari ni orang tengok kita, orang ingat akhirat, orang ingat dunia. Sikap orang Melayu ni mudah percaya apa saja kisah, cerita, riwayat, hikayat yang ada unsur ajaib, yang ada unsur ghaib. Itu sifat bangsa kita. Cerita-cerita yang ada unsur terkejut, tergempak ni apa semua memang kita minat. Tambah lagi yang cerita tu datang daripada orang agama, lagi orang minat. Kalau yang cerita tu orang biasa-biasa, minat juga tapi tak kuat sangat. Kalau cerita tu dengar kedai kopi, bolehlah dengar, tapi kita tak ada rasa teruja sangat. Tapi kalau cerita tentang benda gaib, benda yang pelik semacam, diceritakan di sini, di meja kuliah dalam masjid, dan yang bercerita tu pula ialah orang yang ada kedudukan, dipanggil sebagai ustaz, dan dia pula ada beberapa pengaruh di sisi masyarakat, maka ia sangat-sangat mudah diterima, bahkan ia melekat dalam masyarakat tu. Itu sebab pertama. Yang kedua, sikap terlalu mudah percaya kepada penisbahan cerita, kisah, riwayat. Kalau orang kata Tok Guru ni ada karamah, terus percaya memang Tok Guru tu ada. Tak ada lah rasa nak pergi cek betul ke apa yang orang kata Tok Guru tu ada. Nak pergi tanya anak beranak dia ke, nak pergi tanya isteri dia ke, kalau dia ada. Tak, terus bagi cop, confirm ada. Kita tak akan soal, kita tak akan selidik dah. Itu sebab kedua tulis. Sebab yang ketiga,
yang ada dalam buku ni, dia kata rasa tak ada masalah untuk percaya ataupun beramal dengan petua-petua yang ada dalam cerita tu. Rasa selamat, rasa okey, rasa macam tak apa saya buat ayat ni, rasa macam tak ada problem pada akidah. Yang kita duk mengaji akidah ni, tak rasa pun benda tu boleh mencederakan akidah. Tak rasa. Rasa selesa tu yang menyebabkan buku ni ditulis. Dan yang keempat, kepercayaan kuat bangsa ini terhadap makhluk yang tak dapat dilihat dengan mata, yang dinamai dengan hantu. Kan? Masyarakat kita ni memang takut hantu, dan macam-macam nama dinisbahkan kepada hantu tu. Dalam hantu tu dia ada pecahan pula. Kalau orang belajar bahasa Arab dia panggil dirasat. Ada penyelidikan pula dalam hantu, sebab hantu bukan satu jenis. Quran hanya mention hantu ni daripada jenis tak nampak ialah jin, syaitan. Kalau jin Islam tak panggil hantu lah. Itu yang Quran mention. Tapi orang Melayu dia ada pecahan, dan dia mengikut kawasan. Kawasan ni hantu jenis ni banyak, kawasan ni hantu jenis ni banyak. Dan saya kata bukan setakat bangsa Melayu dalam isu hantu ni. Isu hantu ni orang Eropah pun ada, orang Cina ada, orang India pun ada, orang duk dalam hutan pun ada, orang duk tengah bandar ada, orang yang telah membangun negara yang maju di dunia, orang Jepun maju pun ada cerita hantu dia orang. Nak kata apa? Hantu universal. Cuma hantu Melayu lah yang paling miskin. Sebab kalau tuan-tuan tengok, hantu Melayu ni semua pakai baju tak cantik. Hantu Eropah dia pakai baju kot, ada tie lagi. Hantu Cina pakai jubah macam jubah imam, walaupun ada khat Cina dia kat depan tu. Walaupun berjalan tak macam orang, melompat je, smart lah juga baju dia. Mari tak hantu Melayu, cerita Pontianak, jubah putih tu pun tak letak nila. Kalau putih bersih elok tak apa. Jubah putih yang buruk, koyak rabak pula tu. Rambut tak sempat pergi dry, muka pun tak nampak. Paling zuhud hantu Melayu. Maknanya miskin lah, tak ada modal. Itu cerita hantu Melayu. Cuma nak kata ada takut, sifat takut macam-macam. Ada orang panggil mambang, ada orang panggil macam-macam. Okey. Dan di sisi orang Melayu ni pula, kita ada satu golongan yang boleh berhubungan dengan hantu ni, yang dipanggil dengan macam-macam panggilan. Antaranya bomoh, antaranya dukun, antaranya pawang, poyang, segala-gala macam nama lah yang diletakkan kepada mereka, yang boleh berinteraksi, berhubung, membuat apa-apa urusan dengan makhluk yang dinamai dengan hantu. 4 sebab ni lah buku ni ditulis. Sebelum saya cerita tentang isu ni, tuan-tuan kena tahu terlibatnya orang Melayu dengan benda-benda ni sebab apa jadi macam tu. Sebab orang Melayu mengalami perubahan agama banyak kali. Kita ni orang Melayu bukan first agama kita Islam, bukan. Bila mana kita tengok tanah Melayu ni, orang yang duduk tanah Melayu ni asal pada mana? Kita belajar sejarah sikit malam ni. Tapi sejarah saya ni tak berat macam sejarah sekolah. Saya dah fikir macam mana nak bagi ringan nak cerita malam ni. Orang-orang yang duduk di dataran tanah Melayu ni ataupun Nusantara ni, yang kita tengok rumpun Melayu keseluruhannya, Nusantara ni masuklah Indonesia, masuklah sebahagian Thailand, tak semua, sebahagian Thailand, masuk juga sebahagian daripada Laos, Filipina, apa-apa semua tu, masuklah Indonesia sampai ke Borneo, apa-apa semua ni. Yang first datang duduk di tanah kawasan ini dikatakan orang yang berhijrah daripada tempat lain, bukan dia beranak sini. Mereka tu daripada mana? Mereka tu dikatakan di sisi ahli sejarah, macam-macam pandangan ahli sejarah, mereka ini adalah orang-orang yang datang daripada tamadun Indus. Tamadun Indus ni tamadun India lah, dekat Sungai Gangga tu, di India hari ni. Tamadun Indus, tamadun hebat. Sebab tamadun tu pernah berperang dengan satu tamadun yang besar, iaitu tamadun Mesopotamia, orang Parsi. Indus hampir kalah dan akhirnya mereka berhijrah sampai ke kawasan ni. Sebab tu kalau kita tengok, kata apa? Dia ada istilah